apa perinciannya, kalau boleh saya recap sedikit, iaitu berkaitan pertama sekali sidang media tersebut diadakan selesai mesyuarat Menteri Luar ASEAN secara maya, di mana beberapa isu telah pun dibincangkan antara menteri-menteri luar, iaitu yang pertama sekali hal berkaitan dengan Laut Cina Selatan, dan ini sudah pasti menjadi tumpuan. Yang kedua berkaitan dengan wilayah Rakhine, dan juga ketiga isu Palestin, keempat ancaman keselamatan bukan tradisional, dan kelima cabaran landscape baharu pasca COVID-19. Itu antara mesyuarat pada hari ini, dan juga turut dibincangkan bagaimana untuk membawa rundingan dan juga perbincangan berkaitan dengan RCEP dan juga ASEAN Campur Tiga, dan juga perjanjian lain melibatkan ASEAN sebagai satu blok. Dan juga Datuk Seri Syamuddin juga mengatakan bahawa kesemua menteri luar juga berkongsi cadangan berhubung pemulihan sektor ekonomi dan juga dagangan ASEAN akibat COVID-19, dan juga sidang kemuncak ASEAN ke-37 akan berlangsung pada Khamis ini secara dalam maya, dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tersebut, dan juga Vietnam tahun ini merupakan tuan rumah, dan ini merupakan sidang kemuncak kedua bagi tahun ini dan juga yang terakhir untuk Vietnam selaku pengerusi ASEAN, dan juga fokus pada sidang kemuncak ASEAN ke-37 pada Khamis ini sehingga Ahad nanti, iaitu pertama sekali berkaitan dengan isu serantau dan antarabangsa, hala tuju pembangunan AEC ataupun Komuniti Ekonomi ASEAN, dan juga visi ASEAN 2025 juga akan memperincikan respons ASEAN terhadap COVID-19 yang akan diumum, iaitu pewujudan pusat serantau ASEAN untuk mengenal pasti dan juga mengatasi penyakit baharu, dan juga perkara ketiga, Malaysia akan menyuarakan pendirian penting Malaysia khususnya berkaitan beberapa isu antarabangsa juga dalam mesyuarat tersebut. Dan bukan itu saja, dari segi bentuk perjanjian persahabatan kerjasama oleh ASEAN, lebih 43 buah negara telah pun menyatakan ataupun bekerjasama, dan juga dengan negara yang terbaru yang menandatangani perjanjian tersebut, iaitu Cuba, Colombia dan juga Afrika Selatan. Ini menandakan bahawa blok ASEAN itu diberikan kepercayaan yang meluas di peringkat antarabangsa, dan juga dari segi kerangka pemulihan komprehensif juga disebutkan tadi dalam sidang media, iaitu pandangan ini dicadangkan oleh Perdana Menteri sendiri, dan juga lebih banyak lagi inisiatif akan dilakukan untuk berhadapan dengan situasi COVID-19 di bawah kerangka pemulihan komprehensif. Dan dari segi apa yang disentuh oleh pada sesi sidang jawab tadi, soalan Q&A tadi, iaitu berkaitan dengan South China Sea ataupun isu Laut Cina Selatan ini, di mana apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamuddin, iaitu ahli-ahli ASEAN ini akan berunding sesama mereka kerana tuntutan di Laut Cina Selatan ini melibatkan bukan sahaja China itu sendiri, tapi negara-negara dalam ASEAN itu sendiri yang harus dirundingkan dan juga berterusan. Dan juga ASEAN selaku satu blok akan juga melihat pendirian Amerika Syarikat, apakah pendirian di bawah kepimpinan baharu dari segi polisi mereka berkaitan Laut Cina Selatan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pendirian mereka terhadap superpower ataupun kuasa dunia yang lain, dan juga dari segi bilateral hubungan antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamuddin tidak akan terjejas dengan kehadiran kepimpinan baharu Amerika Syarikat, kerana pada sebelum ini pun apabila Trump memerintah Amerika Syarikat, hubungan bilateral antara Amerika Syarikat dan juga Malaysia itu masih lagi kekal wujud, dan juga hubungan antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN itu masih lagi berjalan. Itu antara yang disentuh, dan juga beliau meyakinkan bahawa business as usual, tidak ada perubahan yang dijangkakan meskipun berlaku perubahan kepimpinan di peringkat Amerika Syarikat itu sendiri. Okey, itu yang saya bincangkan pada jam ini. Telah pun bersedia Skype langsung pada ketika ini Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, iaitu pensyarah undang-undang antarabangsa USIM. Assalamualaikum Prof. Terima kasih bersama kami pada jam ini Prof. Usai sidang media oleh Menteri Luar sebentar tadi, Datuk Seri Syamuddin, pertama sekali saya nak menyentuh tentang beberapa perkara yang disentuh oleh Menteri Luar. Saya nak bawa kepada COVID terlebih dahulu. COVID-19 ini adalah satu ancaman baharu untuk dalam konteks ASEAN. Sebelum ini mereka berdiskusi isu yang sama sahaja kita dengar, isu berkaitan Laut Cina Selatan, Rakhine, dan juga ancaman keselamatan tradisional dan sebagainya. Tapi kali ini membawa COVID pula, satu perkara yang baru, dan Vietnam selaku tuan rumah. Bagaimana untuk kita membaca bahawa ASEAN sudah pun bersetuju untuk mewujudkan satu pusat untuk penyakit-penyakit baharu, kerjasama ini, dan pada masa sama saya juga mahu Prof kaitkan juga dengan diplomasi vaksin yang dilaksanakan oleh China. Bagaimana ini akan memberikan kelebihan kepada ASEAN yang mungkin mempunyai hubungan yang rapat dengan China, Prof? Baik, terima kasih. Terima kasih kerana mengundang saya. First things first, mengenai COVID ni sesuatu yang kita tak dapat jangka. Siapa sangka tahun 2020 yang merupakan tahun yang dari sudut
pelancongan dan perkembangan ekonomi sepatutnya 2020 ni membawa satu kejayaan kepada Malaysia kerana ini adalah visit Malaysia ya. Tapi tak disangka akhirnya pada tahun 2020 COVID-19 menerpa dan telah banyak mengakibatkan kerugian di seluruh dunia. Dan saya rasa inisiatif yang dijalankan untuk menumbuhkan pusat saratan penyakit oleh ASEAN adalah satu yang bagus kerana ini memberikan kita lebih persediaan untuk menghadapi katakanlah wujud nauzubillah penyakit baru yang lain, kita mampu menanganinya dan mampu bersedia. Seperti saya rasa mungkin negara-negara seperti Taiwan dan negara-negara di Asia Timur mereka lebih bersedia kerana mereka berdepan dengan SARS dulu. Kita pula ada SARS tapi SARS tidak seteruk COVID. Jadi ini adalah masa untuk kita mengambil langkah siap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Dan yang kedua dia mengenai diplomasi vaksin. Saya amat tertarik mengenai perkara ini kerana sekarang ini COVID-19 memang sesuatu yang tidak dapat lagi kita tahan hanya dengan mengamalkan norma baru. Norma baru hanya boleh memperlahankan jangkitan, tapi untuk menamatkan jangkitan secara keseluruhan, saya bukan doktor perubatan, tapi berdasarkan apa yang saya faham, untuk menamatkan jangkitan secara keseluruhan memang agak sukar. Jadi apa yang kita perlukan adalah vaksin. Jadi diplomasi vaksin yang kita jalankan dengan China ni adalah satu yang bagus. Kerana kita sedar Malaysia bukanlah sebuah negara yang besar. Malaysia adalah negara yang di tengah-tengah. Tapi walaupun kita di tengah, kita tidak besar dan kita tidak kecil, tapi kita negara yang dari segi reputasi antarabangsa sangat kuat. Kita punya reputasi antarabangsa kita adalah, regardless apa yang orang cakap, kita negara yang dihormati. Jadi kerana oleh itu kita berbaik dengan banyak negara kuasa besar di dunia. Kalau kita reputasi tidak baik, kenapa masakan China ingin menjadikan Malaysia salah sebuah negara yang diberi keutamaan untuk diberikan vaksin ini? Jadi pendapat saya sendiri, diplomasi vaksin ini penting bagi Malaysia untuk memanfaatkan vaksin bagi kepentingan rakyat kita. At the same time, untuk kita pada masa yang sama, untuk kita terus menjalinkan hubungan baik dengan semua negara, terutama sekali kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China. Prof, bagaimana untuk kita memahami apabila dalam konteks hubungan antarabangsa, apabila satu pertolongan kemudahan seperti ini disediakan, ini ada harganya. Dalam konteks masa China dan juga hubungan dengan ASEAN, dalam konteks isu berkaitan pertilihan Laut China Selatan, pertilihan tuntutan Laut China Selatan ini, adakah vaksin ataupun diplomasi vaksin ini akan menjadi satu percaturan baharu China yang mungkin berkait juga dengan pertilihan tuntutan di Laut China Selatan, Prof? Okey, kalau tanyakan kepada pendapat saya sendiri, memang ada timbal balik. Apa-apa diplomasi memang ada timbal balik. Okey, dia kalau dalam undang-undang kita ada term yang kita panggil quid pro quo. Maksudnya saya memberikan sesuatu, dalam timbal balik kita dapatkan sesuatu. Tapi dari segi konteks Laut China Selatan, kita kena ingat bahawa ia bukannya melibatkan satu negara dengan satu negara lain. Ia melibatkan banyak negara dan negara-negara ini semua adalah negara-negara anggota Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut 1982, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. China juga adalah negara anggota bagi konvensyen tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan di Laut China Selatan adalah untuk sama-sama kita merealisasikan semangat Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa itu dengan memastikan negara-negara tidak menuntut wilayah laut melebihi apa yang mereka boleh, apa yang mereka berhak. Jadi sekarang ini memang dari sudut diplomasi vaksin, China boleh, mungkin saya mungkin silap, tapi saya berharap saya silap. China mungkin boleh meminta sesuatu sebagai imbal balik, tapi harus diingat kita bergerak secara kumpulan dan kita ada konvensyen undang-undang laut antarabangsa yang perlu dihormati dan semangatnya perlu kita sepakati sama-sama. Jadi kalau dikatakan ini akan memberikan kelebihan, saya rasa kita perlu imbangkan juga dengan tanggungjawab negara-negara anggota untuk merealisasikan semangat Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa yang tidak membenarkan negara-negara, mana-mana negara menuntut hak laut wilayah atau hak-hak maritim lainnya yang melebihi apa yang sepatutnya yang mereka boleh tuntut. Prof, sidang kemuncak ASEAN ke-35 di Thailand pada tahun lepas, pada sidang terakhir Thailand selaku pengerusi ASEAN, China memberikan jaminan bahawa isu Laut China Selatan ini akan dirundingkan dan China bersedia untuk mendengar apa keluh kesahnya dan juga bagaimana untuk mencari penyelesaian. Itu tahun lepas. Tahun ini mungkin berbeza dengan ancaman terbaru dan juga mungkin aspek geopolitik baharu dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa janji ini, dan ini bukan isu baru, isu lama yang diperdebatkan,
Prof menyebut bahawa aspek perundangan itu boleh digunakan dengan perjanjian yang sedia ada di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Adakah ini jalan bergerak ke hadapan yang perlu diberi perhatian oleh negara-negara anggota ASEAN, Prof? Okey, memang jalan perundangan itu satu yang bagus, tapi sekarang ni realistically kita tidak boleh sebab negara-negara ni mempunyai kedaulatan. Jadi kita tidak boleh paksa, okey, negara ni you kena follow ni, awak kena follow ni. Tak boleh, kerana ada konsep kedaulatan di situ. Dan sekarang ni apa yang saya rasa sebagai a way forward, selain kita selain daripada menghormati semangat Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa itu, kita harus terus berusaha menanamkan semangat Law of the Sea Convention ini di dalam Declaration of Conduct dengan Code of Conduct yang tadi baru saja Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Hussein menyebut sedang dilaksanakan, sedang dimajukan, dan ini dapat dilihat sebagai satu cara untuk maju ke depan, untuk move forward. Kerana saya setuju dengan pendapat beliau bahawa walaupun kita mungkin terlambat di sana dan sini, tapi dari segi diplomasi kita berjaya berbincang antara satu sama lain, walaupun pergerakannya perlahan, perkembangannya perlahan, tapi dapat mengelakkan pertumpahan darah berlaku di rantau ini. Mana kita pernah dengar berlakunya pertumpahan darah dalam konflik Laut Cina Selatan. Jadi saya rasa cara yang paling kondusif untuk maju ke depan adalah untuk terus memajukan dan memantapkan Declaration of Conduct dengan Code of Conduct yang sedang dimajukan oleh negara-negara serantau yang terbabit dalam kes Laut Cina Selatan bersama China. Prof, terakhir sekali saya nak membawa kepada topik yang disentuh dalam mesyuarat oleh Menteri Luar sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan wilayah Rakhine. Ini pada seingat saya apa yang saya hadiri pada mesyuarat ataupun summit yang lepas di Thailand itu, ini tidak disentuh berkaitan dengan Rohingya dan sebagainya, kerana kita faham sikap neutralisasi ASEAN itu sendiri dan juga tidak campur dalam urusan dalaman negara-negara anggota dan sebagainya, tapi ini dibincangkan oleh Menteri Luar. Apa harapan kita boleh saksikan? Adakah ada sedikit tekanan ataupun apa bentuk perkara yang boleh dicadangkan negara-negara anggota ASEAN kepada negara yang terlibat dalam isu Rakhine ini? Okey, dalam isu Rakhine ini, dia sepertinya isu yang tak pernah berkesudahan. Memang ASEAN ada berpegang kepada principle of non-interference. Memang benar, kita sesama negara anggota, kita tidak boleh mencampuri urusan dalaman negara yang merupakan negara anggota ASEAN. Tapi perlu diingat, isu Rakhine ini bukan lagi internal matters Myanmar. Apabila berlakunya pergolakan di situ, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang tidak berwarga negara di situ akan keluar daripada Rakhine dan datang ke Thailand, datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, dan akhirnya akan menyebabkan ini menjadi suatu isu serantau, isu kemanusiaan serantau, seperti apa yang berlaku di Eropah berkenaan migran daripada Afrika. Jadi saya rasa kalau Myanmar nak mengatakan ini adalah isu dalaman mereka, ini bukan lagi isu dalaman, kerana mereka telah penduduk-penduduk di Rakhine yang Myanmar tidak anggap sebagai warga negara telah datang ke pintu masuk kita, telah datang ke perairan kita. Jadi saya rasa dalam apa-apa cara sekalipun, kita harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini. Dan saya rasa sebagai sebuah negara yang bukan negara anggota Konvensyen Pelarian, kita telah melakukan banyak. Dan ini adalah masanya untuk negara-negara yang telah menjadi negara anggota Konvensyen Pelarian untuk menghulurkan bantuan bagi membantu isu kes pelarian dari Rakhine ini. Kerana kalau tidak, apalah gunanya menyalahkan Malaysia tidak menjalankan tanggungjawab, sedangkan kita telah menjalankan tanggungjawab kita walaupun kita bukan negara anggota Konvensyen Pelarian. Tapi apakah tanggungjawab negara-negara sejagat yang lain? Jadi saya rasa bukan saja tekanan harus diberikan kepada Myanmar, negara-negara lain di luar ASEAN dan di luar ASEAN harus juga bekerjasama bagi membantu meringankan beban yang sedang dihadapi mengenai bencana kemanusiaan di Rakhine ini. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini menerangkan tentang secara terperinci kita menganalisis setiap perbincangan ini, dan juga kita akan terus berhubung dari masa ke masa untuk melihat sepanjang pergerakan sidang kemuncak kali ke-37 ini secara maya, apakah isu yang akan dibincangkan dan juga mungkin apa bentuk penyelesaian dan juga konsensus yang dicapai dalam pertemuan dan juga mesyuarat sidang kemuncak pada kali ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusdi, pensyarah undang-undang antarabangsa USIM, membincangkan perkara tersebut.